Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1087. Antara paparan utama. Negara tidak stabil antara siapa? Adakah penjenayah lebih berkuasa di negara ini? Kuari pula runtuh. PAS hina bangsa Johor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memuji langkah Pakatan Harapan dan kerajaan mengadakan kerjasama melalui Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik MOU demi kestabilan negara. Baginda bertitah agar semua wakil rakyat terus mengekalkan persefahaman yang telah terbina dan memelihara kestabilan politik yang telah tercapai. Beta amat bersyukur dengan kestabilan politik yang dikecapi kini menerusi kerjasama dua partisan melalui Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang telah ditandatangani antara pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Alhamdulillah, lanskap politik negara kini lebih stabil bagi menjayakan agenda pembangunan demi kepentingan rakyat beta dan masa hadapan negara. Hasil kesepakatan dan kematangan ini, pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan perjanjian Malaysia 1963 telah berjaya diluluskan melebihi 2/3 ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada Disember lalu. Sesungguhnya, peristiwa tersebut bakal terpahat sebagai detik bersejarah buat seluruh rakyat Malaysia. Kematangan politik seperti inilah yang didambakan oleh rakyat beta. Titah Baginda. Yang di-Pertuan Agong bertitah demikian ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Titah baginda itu seolah-olah menempelak kenyataan timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan yang dilaporkan pada November tahun lalu yang menggesa supaya pilihan raya umum ke-15 dipertimbang untuk diadakan dalam masa terdekat. Mohamad Hassan berkata perkara itu juga telah disuarakan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebaik sahaja Barisan Nasional memenangi pilihan raya negeri Melaka. Kini Muhammad dilaporkan berkata UMNO tetap akan mendesak Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen lebih awal untuk melaksanakan pilihan raya umum sekalipun Barisan Nasional tewas pada pilihan raya negeri Johor. Bukan kalau menang, soalnya UMNO boleh desak atau tak Perdana Menteri. Jawapan saya boleh. Sama ada diguna pakai atau tidak itu terpulang kepada Perdana Menteri. Ia tidak berasaskan menang atau tidak. Katanya, lapor Free Malaysia Today pada hari yang sama yang di-Pertuan Agong bertitah dengan memanjatkan kesyukuran kerana kestabilan politik dicapai selepas perjanjian MOU berkenaan. Lagi satu, kalau Perdana Menteri minta bubar pun tapi Agong tak nak, tak boleh juga. Kalau Agong tak berkenan, bermakna Agong tak yakin lagi pada Perdana Menteri dan secara konvensionnya, Perdana Menteri kena letak jawatan. Tegasnya seperti dipetik. Beliau menafikan tuduhan bahawa tindakan UMNO mahukan pilihan raya umum dan pilihan raya negeri Johor kerana tamakkan kuasa atau mengganggu gugat. Kita nak kembalikan kestabilan negara, kestabilan negeri Johor ini kerana kestabilan punca utama. Bila ada kestabilan, politik keyakinan rakyat ada. Pemimpin-pemimpin boleh fokus kepada program mensejahtera dan membangunkan negara. Kalau macam sekarang ini untung kita ada MOU dengan pembangkang. Kita cuma ada 2 majoriti, bayangkan. Kalau esok pagi 3 orang sakit perut, hanyut, tinggal 1 tak boleh. Negara tak boleh beroperasi macam itu. Negara luar mengkaji kita. Pelabur asing mengkaji kedudukan politik kita. Siapa nak melabur di negara yang tak tentu kestabilannya, katanya. Menurut beliau, jika parlimen dibubarkan sekalipun, ia tidak menjamin Barisan Nasional boleh menang. Jangan orang kata saya tamak, saya gila, saya waras lagi. Saya bercakap kerana memikirkan negara saya. Kalau pilihan raya umum Pakatan Harapan menang majoriti, tak apalah.
Tak semestinya kita minta pilihan raya umum kita menang. Tapi kerajaan mesti kerajaan stabil, boleh urus negara dengan baik, tegasnya. Kelakar, kononnya tak apa jika Pakatan Harapan yang menang majoriti. 2 tahun lalu pada 23 Februari 2020, ketika negara mula diserang COVID-19, adakah UMNO membiarkan Pakatan Harapan meneruskan pentadbiran demi kestabilan negara ini? Tidak. UMNO bersekongkol dengan pengkhianat Pakatan Harapan dengan bantuan PAS dan GPS untuk merampas kuasa dan sekaligus menghina keputusan rakyat pada pilihan raya umum ke-14. Sejak hari itu, kita tidak nampak lagi kestabilan politik. Tiba-tiba pemimpin UMNO bercakap mahu mengadakan pilihan raya umum dengan segera dalam suasana negara yang masih berhadapan ancaman COVID-19, kononnya mahukan kerajaan stabil. Sedangkan Yang di-Pertuan Agong dengan jelas telah bertitah agar wakil rakyat menumpukan perhatian dan perkhidmatan pada rakyat serta mengekalkan kestabilan politik yang sedia ada. Baginda sendiri menyatakan bangga dengan perjanjian MOU Kerajaan Pakatan Harapan. Hakikatnya UMNO Barisan Nasional yang menjadi punca ketidakstabilan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata beliau tidak menerima faedah maupun mencuri wang daripada One Malaysia Development Berhad, One MDB atau mana-mana pihak. Jika saya didakwa atas alasan politik, saya yakin mahkamah akan membuktikan saya tidak bersalah, tegas Najib dalam satu hantaran di Facebook pada 11 Jun 2018. Namun, pada 28 Julai 2020, Najib didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi kes penyelewengan 42 juta ringgit wang SRC International dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun serta denda 120 juta ringgit. Keputusan tersebut bukan sahaja disahkan oleh Mahkamah Rayuan, bahkan Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil yang mengetuai panel 3 hakim dalam penghakimannya menegaskan itu hanyalah pengurusan kewangan dana awam yang buruk. Ia bukan sesuatu yang boleh dikatakan dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini, ia cuma memalukan negara, katanya pada 8 Disember 2021. Justru berdasarkan penghakiman tersebut, Najib sah seorang penjenayah walaupun hari ini beliau dengan selamba berkempen di pilihan raya negeri Johor. Sementara itu, di Dewan Rakyat, Najib tanpa malu menipu dengan berkata kerajaan tidak membayar walau sesen pun hutang 1MDB menggunakan duit rakyat. Bagaimanapun, beliau kantoi dalam penipuan tersebut apabila Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengesahkan hutang 1MDB setakat akhir Februari 2022 yang masih perlu dibayar bernilai 38.8 bilion ringgit, iaitu 32.3 bilion ringgit hutang prinsipal dan 6.5 bilion ringgit faedah hutang. Dewan Rakyat juga diberitahu pada bulan Januari lalu kerajaan sudah membayar hutang 1MDB berjumlah 13.3 bilion ringgit. Duit kerajaan maknanya duit rakyat. Takkan Najib yang pernah menjadi Menteri Kewangan tidak tahu? Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub menegaskan UMNO BN mementingkan perut mereka sendiri dan tidak prihatin kepada rakyat. Beliau berkata demikian dalam program Bicara Semasa CD36 bertajuk PRN Johor, Tolak Kerajaan Pencuri, Punca Ketidakstabilan Politik Negara Selasa lalu. Kerana masa ini adalah masa rakyat masih lagi terkesan dengan COVID-19. Rakyat yang hilang pekerjaan, rakyat yang tidak dapat lagi hidup macam dulu. Terpaksa keluarga mereka ini mencari pendapatan lebih. Bila barang jualan mereka disita, dirampas dengan kasar oleh PBT dan Majlis Bendaran. Mereka nak beli peralatan, mereka kena berhutang. Dengan alung kadang-kadang, mereka kena berhutang. Tong-tong gas mereka dirampas. Letak kursi di luar kedai sikit pun datang majlis saman mereka ni RM300. Janganlah ambil duit rakyat. Janganlah kamu hisap darah rakyat ini untuk bertambah pendapatan. Sedangkan muka kamu tak tahu malu, kamu pencuri, kamu pencakap dalam parlimen, kamu pembohong. Justru katanya pada 12 Mac ini UMNO Barisan Nasional mesti ditumbangkan. Dengan itu negeri Johor boleh dibina semula. Apa yang dilakukan Najib setelah didakwa mengelirukan Dewan Rakyat. Beliau diminta oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun untuk mengemukakan penjelasan berhubung kenyataannya yang mengelirukan Dewan Rakyat itu. Namun Najib berkata beliau hanya akan hadir di Dewan Rakyat selepas pilihan raya negeri Johor. Jawapan ini membuat ramai ahli Parlimen Pakatan Harapan tidak puas hati. Ini kerana menurut mereka Najib telah mengingkari arahan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Maknanya ahli Parlimen Pekan itu telah melanggar Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat 43 di mana keputusan Yang di-Pertua Dewan Rakyat adalah muktamad berhubung pematuhan peraturan perintah berkenaan.
Bagaimanapun, Azhar berkata Najib tidak mengingkarinya kerana beliau yang memberi pelanjutan masa. Adakah yang di-Persatuan Dewan Rakyat akan memberi layanan yang sama jika ahli parlimen tersebut daripada Pakatan Harapan? Jom kita hayati kata-kata bijak daripada Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Kezaliman akan terus ada bukan kerana banyaknya orang-orang jahat, tapi kerana diamnya orang-orang baik. Jadilah pengundi yang bijak sekarang demi mengelakkan kezaliman di masa akan datang. Sekali lagi bencana menimpa rakyat selepas banjir besar di Kelantan dan Terengganu dan banjir kilat di Lembah Kelang. Kali ini sebuah kuari di Keramat Pulai Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands runtuh. Dua mangsa dipercayai tertimbus dalam kejadian itu dikenali sebagai Kyo Lu Siu Sun dan Itam Lasuh, manakala dua mangsa yang terselamat mengalami kecederaan iaitu Muhammad Razli Sohaimi dan Pantam. Taburan hujan yang tinggi sejak 2 minggu lalu dikatakan antara punca berlakunya runtuhan kuari tersebut. Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains GMG Perak, Datuk Ahmad Zukni Ahmad Khalil dilaporkan berkata, kuari di kawasan berkenaan merupakan antara kuari yang paling aktif beroperasi di Simpang Pulai. Batu kapur mengandungi kalsium karbonat yang mudah larut apabila terkena air dan mengakibatkan terbentuknya rongga pada batuan terbabit. Ini menyebabkan struktur batuan berkenaan lemah dan berlakunya kegagalan muka cerun. Seterusnya batu boleh runtuh, katanya di petik bernama. Menurut Ahmad Zukni, pihaknya telah menghantar beberapa pegawai bagi melakukan pemantauan di lokasi kejadian. Laporan Astro Awani pula memetik kenyataan Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farida Latrash Wahid bahawa beliau mengesahkan syarikat terbabit dengan aktiviti kuari ini mempunyai lesen untuk tujuan tersebut. Sekali lagi hujan dipersalahkan. Siapa yang meratap hibah lantaran kejadian itu? Harapan saya kalau boleh diberkati Tuhan, panjang umur selamat di atas itu walaupun dia tertimbus. Memang nak sangat dia selamat. Kata isteri mangsa Itam Bahlasuh, Wa'uda Bahkim. Pastinya yang berduka cita bukan penggubal dasar yang setiap bulan gaji dan allowance masuk puluhan ribu sebulan. Bukan mereka yang enak menikmati kemewahan dan hidangan lazat setelah menjarah hutan, pasir dan gunung. Rakyat yang bekerja keras menyabung nyawa demi sesuap nasi. Merekalah yang terkesan apabila bencana menimpa. Demikian yang berlaku apabila hutan dijadikan padang jarak, padang terkukur dan gunung diratakan oleh tangan-tangan yang rakus tanpa peduli tentang kesan kepada alam sekitar. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui menciptakan langit dan bumi itu serta segala yang ada di atasnya atau di dalamnya untuk kita bermuhasabah sambil menikmati keteraturan, keharmonian serta keindahannya. Gunung bukan untuk kita runtuhkan sesuka hati demi mengikut kehendak nafsu serakah yang mendambakan kekayaan dunia. Semoga kita semua mengisafi peringatan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi firman-Nya pada ayat 117 surah Al-Baqarah yang maksudnya, Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan suatu maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Wallahu a'lam. UMNO seolah-olah baru sedar bahawa pemikiran PAS yang dibawa oleh Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang adalah jumud. Lalu bertali arus kecaman dilontarkan kepada ahli parlimen Marang yang jarang-jarang kedengaran suaranya di dalam Dewan Rakyat itu. Terkini Pengarah Komunikasi Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Syed Muhammad Johan Rizal, Syed Unan Mashri, dalam satu hantaran di Facebook berkata, pemuda UMNO menuntut agar Hadi Awang memohon maaf kepada seluruh umat Islam di Johor dengan kadar segera dan tidak lagi memandang rendah pada umat Islam lain yang tidak menyokong ideologi politik PAS. Pemuda UMNO menegaskan adalah tidak adil untuk menghukum seisi negeri Johor sebagai kurang kesedaran politik Islam hanya semata-mata kerana PAS kurang mendapat sokongan dari bangsa Johor. Sedangkan seluruh negara tahu betapa agama Islam begitu dititik beratkan oleh bangsa Johor diketuai oleh Sultan Johor, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, katanya. Terdahulu Hadi dipetik utusan Malaysia sebagai berkata, sungguh pun PAS membuka cawangan parti di Johor lebih awal berbanding di negeri lain, ia gagal mencapai matlamat diharapkan. Jumlah orang Melayu di Johor begitu besar. Memang harapan Dr. Burhanuddin Al-Helmi, bekas yang di-Petua PAS, kita berjaya menang di Johor PRU 1959. Cuma ramalan pimpinan kita pada masa itu tidak berlaku. Walaupun Johor ketika itu banyak sekolah agama, dia belajar fardu ain, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Jadi masalahnya kesedaran politik Islam kurang di Johor. Lain dengan di Kelantan dan Terengganu kerana di situ banyak guru pondok yang terlibat dengan gerakan Hizbul Muslimin yang menentang penjajah Inggeris, kata Hadi menurut laporan utusan Malaysia.
Menurut Syed Muhammad Johan, kenyataan Hadi yang mengatakan Johor kurang kesedaran politik Islam sewajarnya membuka mata bangsa Johor terhadap PAS yang menggambarkan hanya orang PAS sahaja memahami politik Islam dan umat Islam lain di Johor kurang kesedaran mengenainya. Pemuda UMNO ingin menegaskan bahawa Islam dan PAS merupakan dua entiti yang berbeza. Islam adalah sebuah agama, bukan parti politik, manakala PAS pula adalah sebuah parti politik, bukan agama. Seorang umat Islam yang memahami politik Islam tidak semestinya menyokong PAS, manakala seorang ahli PAS pun tidak semestinya memahami politik Islam yang sebenar, ujarnya. Kata Syed Muhammad Johan, perbezaan ideologi politik dengan PAS tidak menggambarkan kurang memahami politik Islam. Justru itu, PAS tidak wajar menggambarkan pihaknya sahaja yang memahami politik Islam dan menghukum umat Islam lain, khususnya bangsa Johor sebagai kurang sedar. Pemuda UMNO menolak dan membantah keras bentuk pemikiran jumud seperti ini, tegasnya. Pemikiran politik PAS amat aneh. Kini parti itu umpama sebuah bahtera yang mempunyai dua nahoda yang berlainan hala tuju. Sementara Hadi mengkritik bangsa Johor yang menjadikan UMNO terasa, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuaman masih berharap kepada apa yang disebutnya penyatuan ummah menerusi Muafakat Nasional. Beliau dilaporkan beberapa media sebagai berkata Muafakat Nasional masih belum mempunyai kubur dan batu nisan selain tiada siapa mengisytiharkannya ditamatkan. Katanya walaupun Muafakat Nasional secara prinsipnya tidak dilihat seperti hidup tetapi ia masih lagi belum mati. Namun, kedua pemimpin tertinggi PAS itu masih menagih ihsan UMNO apabila mereka terus berpaut kepada jawatan yang dikekalkan oleh Perdana Menteri UMNO yang diwariskan oleh Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Pengerusi Perikatan Nasional. Hadi Awang kekal memegang jawatan sebagai Duta Khas Perdana Menteri di Timur Tengah bertaraf menteri walaupun kita tidak tahu apa yang melayakkan beliau untuk menjawatnya. Sementara itu, Tuan Ibrahim kekal sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air walaupun jelas tidak efisien kerana bukan ahli dalam bidang berkenaan. Demikian pemimpin UMNO melenting apabila terkena batang hidung sendiri sedangkan mereka memerlukan PAS untuk kekal menjadi kerajaan persekutuan. Rakyat sudah lama sedar akan sandiwara politik ini kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari polterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.